Shalom saudara dan saudari. Biarkanlah kita datang ke depan Bapa, akan kita menyeru Dia Bapa yang kekal. Sama-sama menyanyikan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kerana kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana Engkau melayakkan kami supaya kami dapat memanggil-Mu Bapa. Oh Bapa, ini adalah sesuatu yang paling indah di dalam hidup kami, yaitu boleh menjadi anak-Mu yang boleh menggelar-Mu sebagai Bapa kami, oh Bapa. Kami bersyukur pada pagi ini sekali lagi kami boleh datang menghadap Bapa, mendekati Bapa dan dipeluk oleh pangkuan Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberikan kami kemesraan, kebahagiaan, kesukacitaan, ketenangan dan sebagainya. Segala yang terbaik ada di dalam Bapa. Biarkanlah pada pagi ini sekali lagi Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada kami melalui firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, mari kita merenung daripada Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 1 hingga 6. Ya, Mazmur 50 ayat 1 hingga 6. Mazmur Asaf. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman, Dia berseru kepada seluruh bumi dari timur sampai ke barat. Dari Sion, kota yang terindah, Allah bersinar seperti matahari. Apabila Allah kita datang, Dia tidak diam. Api yang bernyala-nyala mendahului Dia. Ribut yang sangat kencang mengelilingi Dia. Dia menyuruh surga dan bumi menjadi saksi untuk melihat Dia menghakimi umat-Nya. Dia berfirman, himpunkanlah umat-Mu yang setia, yang telah mengikat perjanjian dengan aku, dan mengukuhkannya dengan mempersembahkan korban. Langit mengisytiharkan keadilan Allah, kerana Allah itu. Ya saudara dan saudari, 6 ayat yang begitu pendek dalam Mazmur 50 hari ini membantu kita melihat betapa mulia, betapa agung, betapa maha kuasa, betapa wibawanya Allah yang kita percayai. Saudara dan saudari, ayat pertama dia kata Tuhan Allah yang maha kuasa. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, Tuhan Allah yang maha kuasa. Kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa yang asal itu saudara dan saudari, dia pakai dua nama Allah, Elohim, Yahweh. Dia pakai dua nama Allah sekaligus dalam panggilan yang sebagai permulaan Mazmur ini. Ini menggambarkan Allah yang kita percaya itu betapa wibawa, betapa agung, betapa mulia, yang boleh menghimpunkan seluruh umat manusia dari timur sampai barat. Semua orang boleh dipanggil dan boleh dikumpulkan di depannya, dan Dia boleh menjalankan peradilan dan penghakiman. Jadi saudara dan saudari, Allah yang kita percayai ini bukan Allah yang biasa-biasa.
biasa. Bukan Allah yang bukan-bukan, saudara dan saudari. Dia bukan Allah yang boleh dipermainkan, saudara dan saudari. Dia adalah Allah yang raja untuk segala sesuatu. Dia Tuhan yang menguasai segala makhluknya, dan semua orang akan mendengar kepada dia, saudara dan saudari. Seperti apa yang dikatakan di sini, saudara dan saudari. Dia berseru kepada seluruh bumi dari timur sampai barat. Dia panggil semua orang menjunjung perintahnya, dan semua orang datang berhimpun di depannya sebaik saja dipanggil olehnya. Dan ayat 2, dari Sion, kota yang terindah, Allah bersinar seperti matahari. Ya, dari penghakiman ini, dan maksudnya Allah itu akan menghakimi. Yesus datang akan menghakimi bermula di Sion, di Yerusalem. Yesus akan datang di Yerusalem untuk kali kedua dan untuk menghakimi seluruh umat manusia. Dari Sion dia bersinar seperti matahari kerana sinarannya begitu kuat. Seperti matahari, seorang Tuhan, sebiji matahari boleh menyinari seluruh muka bumi dari timur sampai barat. Percayakah saudara-saudara? Sinar Tuhan Yesus dari kota Sion itu cukup mampu untuk menyinari seluruh muka bumi. Mungkin kamu kata, mana mungkin kejadian berlaku di satu kota. Macam mana boleh dilihat oleh kota-kota lain, saudara-saudari, melalui MCO PKP? Saya di Tudal, kamu di Sabah, kamu di Kuching, kamu di Sibu juga boleh lihat saya, kan? Betul kah? Saudara dan saudari, sama juga kamu lihat saya melalui YouTube. Suatu hari nanti, mungkin saudara dan saudari, bila Tuhan Yesus datang kembali di Yerusalem, seluruh muka bumi memang pasti akan nampak dia. Sinarannya itu seperti matahari, boleh menyinari seluruh muka bumi, saudara dan saudari. Jangan hairan, saudara dan saudari. Ayat 3, apabila Allah kita datang, dia tidak diam. Dia bukan datang diam-diam. Dia bukan datang main-main. Dia bukan datang dengan mesra. Tetapi dia datang dengan macam mana? Api yang bernyala-nyala mendahului dia. Ribut yang sangat kencang mengelilinginya, saudara-saudari. Nah, lihat di sini. Dia datang dengan penuh wibawa. Api mengelilinginya, ataupun ribut kencang pun mengelilinginya, saudara-saudari. Ini bermaksud seluruh ciptaan muka bumi akan menuruti perintah Allah. Allah penguasa, Allah pencipta. Dia boleh memakai sebarang jua makhluk yang dia ciptakan ataupun segala jenis ciptaannya untuk menjalankan perintah ataupun kehendaknya. Saudara dan saudari, Allah kita Allah yang cukup handal, cukup kuat, yang di sini kata yang maha kuasa. Dia Tuhan, dia Allah, dia Elohim, dia Yahweh. Saudara dan saudari, ayat 4. Bila Allah datang, apa dia buat, saudara dan saudari? Kenapa perlu bawa api? Kenapa perlu bawa ribut yang sangat kencang, saudara dan saudari? Ayat 4. Dia menyuruh surga dan bumi menjadi saksi. Nah, dia panggil semua orang, termasuk Kristian, bukan Kristian, semua dia panggil. Dia panggil dari timur ke barat, seluruh muka bumi, semua umat manusia datang ke tempat dia. Tetapi dia suruh semua orang di muka bumi ini menjadi saksinya untuk melihat dia menghakimi umatnya, orang Yahudi dan Kristian, saudara dan saudari. Nah, dia panggil semua orang datang. Tetapi dia bukan mengadili orang bukan Kristian. Dia mengadili Kristian, saudara dan saudari. Dia mengadili kita dulu. Wow, ini mungkin sangat bercanggah dengan fikiran kita selama ini. Ya, selama ini mungkin kita rasa, ayo, aku tu sudah diselamatkan. Oh, saya sudah diselamatkan. Aku sudah boleh pasport gagal ke syurga. Saya sudah dapat pasport pergi ke syurga. Wow, saya boleh tunggu mati. Bila mati boleh pergi ke syurga. Begitu sukacita, begitu senang kerana saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Betulkah? Ini pikiran kita selama ini bahawa kita lebih senang daripada orang lain. Kita akan diselamatkan daripada orang lain. Ya, betul. Kita memang akan diselamatkan. Tetapi saudara dan saudari, bila Allah datang, dia mengadili. Dia menghukum kita terlebih dahulu yang sebagai anaknya, yang sebagai orang Kristian. Ayat 5. Dia berfirman, himpunkanlah umatku yang setia, yang telah mengikat perjanjian dengan aku dan mengukuhkannya dengan mempersembahkan korban. Nah, saudara dan saudari, seperti mana dikatakan oleh 1 Petrus bab 4 ayat 17. 1 Petrus bab 4 ayat 17 mengatakan bahawa tibalah saatnya Allah mengadili dunia. Dengar baik-baik. Mula-mula dia akan mengadili siapa? Dia akan mengadili
bukan Kristian. Tidak, dia tidak cakap macam ni. Mula-mula, dia akan mengadili umatnya sendiri. Ya, saudara-saudari, kita yang terlebih dahulu, kita adalah golongan pertama yang akan diadili oleh Tuhan. Bayangkan, ya, memang kita boleh masuk syurga. Tapi sebab sedang masuk ke pintu syurga, kita dimarah Tuhan dulu. Kita ditegur Tuhan dulu. Kita diadili Tuhan dulu, saudara-saudari. Apa yang kita diadili? Tuhan mau tengok apa? Menghakimi kita dari segi apa? Saudara-saudari, di sini dia kata, ayat 5, himpunkanlah umatku yang setia. Nah, saudara-saudari, yang pertama, saudara-saudari, dia mau mengadili kita kerana kita umatnya, saudara-saudari. Apa maksud umatnya? Umatnya bermaksud kita adalah milekannya. Kita akan adalah di bawah jagaannya, saudara-saudari. Jadi kita akan diadili. Adakah kita agungkan dia sebagai raja? Kerana kita umatnya. Adakah kita agungkan dia sebagai raja kita? Adakah kita agungkan dia sebagai satu-satunya raja kita, saudara-saudari? Adakah kita memuliakan dia? Adakah kita betul-betul taat setia kepada raja kita ini? Ataupun kaki kita bertapak ataupun berjejak di dua perahu? Sekejap Tuhan, sekejap miring. Sekejap Tuhan, sekejap bobo. Sekejap Tuhan, sekejap duit dan sebagainya. Saudara-saudari, kita perlu taat setia. Allah akan menghakimi sama ada kita taat setia kepada dia sebagai rajanya, sebagai raja kita, sebagai Allah kita. Dan saudara-saudari, ayat 5 seterusnya kata, yang telah mengikat perjanjian dengan aku. Perjanjian apa ni, saudara-saudari? Perjanjian ini adalah di mana? Di Bukit Sinai, saudara-saudari. Allah, dia kata dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Dan akhirnya menerusi Musa. Dia memberikan hukum Taurat kepada kita. Nah, ini hukum Taurat merupakan perjanjian kita dengan Allah. Di mana kita akan menuruti perjanjiannya, kita akan menuruti kehendak yang kita telah pun berjanji kepadanya. Saudara dan saudari, adakah kita menuruti 10 hukum itu? Adakah kita mengasihi Tuhan? Adakah kita mengasihi orang? Adakah kita agungkan hari Sabat? Adakah kita mengasihi ibu bapa? Dan sebagainya, saudara dan saudari. Itu dia akan mengadili kita. Dan apakah perjanjian kita yang baru? Perjanjian kita yang baru iaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menyuruh kita, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal dan sejati. Saudara dan saudari, adakah kita betul-betul percaya kepadanya? Tak kira waktu kamu lancar ataupun waktu kamu susah, waktu bebas ataupun waktu berkurung di rumah, adakah kamu betul-betul percaya sepenuhnya kepada Tuhan ini? Nah, inilah yang Allah akan adili kerana kita diikat dengan perjanjiannya. Kerana kita kata, I will follow you. Saya akan ikut kamu tak kira ke mana jua kamu pergi. Kerana saya mau jadi anak Tuhan. Saya mau menjadi Kristian. Apa maksud Kristian? Christ. I-A-L. Bermaksud kita yang mengikut Tuhan. Saudara dan saudari, kita ini sudah berjanji kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada dia seumur hidup. Tapi kadang-kadang bila kita waktu susah, kita pula mengkhianati Tuhan. Kita mencari duit lebih daripada mencari Tuhan. Kita mengagungkan duniawi lebih daripada syurgawi. Saudara dan saudari, ini yang Tuhan akan mengadili kita, saudara dan saudari. Dan apa lagi dia akan mengadili? Ayat 5c. Dan mengukuhkannya dengan mempersembahkan korban. Bermaksud, sepanjang kita menjadi Kristian, adakah kita mempersembahkan korban? Kerana setiap kali kita mempersembahkan korban, sebenarnya adalah mengingatkan kita tentang kasih karunia Tuhan kepada kita. Oleh kerana Tuhan begitu rindu ke aku, oleh kerana Tuhan begitu mengasihi aku, oleh kerana Tuhan mati di atas kayu salib, oleh kerana Tuhan memberkati sepanjang minggu, sepanjang hari ini, oleh itulah saya membawa persembahan ini kepada Tuhan sebagai tanda membalas kasihnya. Saudara dan saudari, nah, biasanya kita memberi persembahan wang. Apa hati kita? Ya, saya boleh yakin 80% jemaat di gereja, bila kantong itu sampai ke depannya, baru cari duit. Ayo, koceknya, cari duit. Ada wang, ada apa tu, duit pecah kah? Kadang-kadang kita akan pinjam dengan orang di sebelah. Kawan, ada RM1 kah? Boleh pinjam? Saya tidak bawa RM1. Saya ada 50 saja. Tidak ada duit pecah. Saudara dan saudari. Ataupun kita akan, kita akan pinjam dari sini, pinjam dari sana. Langsung tak bawa duit pun. Ini menandakan hati kita
Mana ada kita mengingat kasih Tuhan, saudara dan saudari? Kita ini datang sembahyang tidak membuat persiapan untuk mempersembahkan korban. Saudara dan saudari, sepatutnya setiap hari kita menerima berkat Tuhan, setiap minggu kita menerima berkat Tuhan, setiap minggu patut kita memberi persembahan wang. Nah, saudara dan saudari, ini lagi sepanjang PKP, 2 bulan kita tidak sembahyang. Ada di kalangan kita 2 bulan langsung tidak bagi persembahan wang. Betul tak? Saudara dan saudari, mungkin banyak alasan. Oh Tuhan, saya tidak ada duit lah. Oh Tuhan, gaji saya tidak berapa banyak lah. Saudara dan saudari, bukan datang gereja baru beri persembahan wang. Kalau minggu ini tidak datang gereja, minggu depan sepatutnya bagi 2 kali persembahan, saudara dan saudari. Kerana kita bukan datang tengok wayang. Ayo datang bangun wayang, datang sinema. Hari ini ada datang bangun wayang, saya beri tiket RM8. Hari ini kalau saya tidak datang bangun wayang, tak perlu beli tiket. Bukan. Datang gereja bukan datang tengok wayang, saudara dan saudari. Kita bukan datang ke sinema, saudara dan saudari. Setiap minggu, walaupun kita tidak sempat ataupun tidak dapat datang ke gereja, tetap perlu memberi persembahan wang. Kerana setiap kali kita memberi persembahan wang, mengingatkan kita tentang perjanjian, mengingatkan kita tentang kasih karunia Tuhan yang begitu besar di atas kita. Amin. Saudara dan saudari, oleh itu saya menggalakkan, walaupun sepanjang PKP kamu mungkin tidak dapat bawa persembahan wang ke dalam gereja, tetapi mesti simpan wang persembahan wang setiap minggu. Supaya suatu hari bila gereja dibuka semula, kamu bukan bawa RM1 ke gereja. Jangan. Kita patut membawa setiap minggu persembahan wang setiap minggu yang telah pun dikumpul, disimpan. Dan akhirnya pada hari itu, yang datang ke gereja, kamu simpan persembahan wang untuk 8 minggu, untuk 12 minggu dan masuk ke dalam kantung. Amin. Kerana sepanjang 12 minggu ini, Tuhan tetap memberkati kamu. Walaupun kamu tidak sempat turun sembahyang. Dan saudara-saudari, inilah yang Tuhan akan mengadili kita. Sama ada kita ada menjadi umatnya, sama ada kita akan melakukan perjanjian kita dengan dia, sama ada kita mempersembahkan korban untuk meneguhkan perjanjian kita. Ayat 6. Langit mengisytiharkan keadilan Allah, kerana Allah itu hakim. Saudara dan saudari, seluruh muka bumi mengagungkan dia. Wow, Tok Mei, hakim yang paling handal. Saudara dan saudari, hakim yang paling adil. Tidak akan diubah-ubahkan oleh sesiapa pun, saudara dan saudari. Tidak boleh dimonopoli, tidak boleh dieksploitasikan oleh sesiapa pun, saudara dan saudari. Kerana di depan hakim yang paling adil ini, kita tidak perlu, tidak boleh, tidak dapat berdalih, saudara dan saudari. Kerana kita tidak dapat baik helah, kita tidak dapat tipu. Kita tidak boleh beri rasuah kepada dia. Oh, hakim ini rasuah saya dan kau tolonglah jangan masukkan saya ke penjara. Tak boleh. Ataupun hakim ini tidak dapat dibunuh. Hakim ini tidak dapat dipecat. Tidak seperti apa yang berlaku di Malaysia selalu, saudara dan saudari. Nah, hakim ini hakim yang paling adil, paling wibawa, menguasai seluruh muka bumi, saudara dan saudari. Tidak ada yang boleh berdalih di depannya. Dan apa yang kita lakukan, semua akan terpapar. Semua akan terbuka di depan Tuhan, dan semua kita akan diadili oleh Tuhan, saudara dan saudari. Inilah pagi ini saya diingatkan bahawa Tuhan mempunyai permintaan yang jauh lebih tinggi di atas kita sebagai umatnya, sebagai Kristian. Selama ini kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita lebih untung daripada orang bukan Kristian. Kita lebih pandai daripada mereka. Dan kita boleh tunggu mati kerana kita sudah dapat pasport. Tapi hari ini, ingatkan kita akan diadili terlebih dahulu. Saudara dan saudari, seperti kalau kita sebagai ibu bapa, ya, kalau anak kita buat salah, memang kita akan tegur, betulkah? Ya, kalau anak kita gaduh dengan orang lain, memang kita akan marah anak kita terlebih dahulu kerana dia anak kita. Kerana kita sudah mendidiknya berbelasan tahun dan kita mengajar segala kebenaran kepadanya, tapi dia masih tidak buat, kita akan tegur, kita akan marah dia. Kita tidak akan marah itu anak jiran, kan? Itu tiada kaitan. Itu biar mama bapak dia yang sendiri uruskan. Tapi anak kita sendiri, kita akan tegur sendiri. Betul? Tapi saudara dan saudari, hari ini kita sebagai anak Tuhan, Tuhan Allah juga akan menegur kita, mengadili kita, menghakimi kita terlebih dahulu. Itulah selalunya seperti kalau saya sebagai pastor.
Saya juga mempunyai permintaan yang jauh lebih tinggi di atas semua AJK. Tak kira AJK gereja ataupun AJK persaudaraan wanita, persaudaraan muda-mudi, persaudaraan lelaki dan sebagainya. Kerana mereka ini telah pun dipilih dan berjanji di depan Tuhan. Diikat perjanjian di mana mereka mahu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi lepas mereka melakukan perjanjian, banyak di antara mereka lupa akan perjanjian mereka. Itulah sebab saya sangat tegas kepada semua AJK. Walaupun banyak AJK tidak suka saya. Saya tahu, minta maaf. Banyak AJK memang tidak seronok, tidak senang hati waktu ditegur. Tapi saudara-saudari, saya yakin bila kita berjumpa dengan Tuhan, penghakiman Tuhan itu jauh lebih serius, jauh lebih dahsyat daripada Reverend Nicholas. Amin? Ya, saya tahu saya bukan Tuhan. Tapi saya cuma seorang hamba Tuhan yang memegang kuasa yang diberikan mandat daripada Tuhan untuk mengajar, mendidik, melatih semua pemimpin. Kerana suatu hari nanti, pemimpin inilah yang akan diadili dan dihukum oleh Tuhan terlebih dahulu. Jadi saudara-saudari, apatah lagi saya sebagai seorang pastor, saya juga mempunyai permintaan yang jauh lebih tinggi di atas diri saya, supaya saya boleh dielakkan daripada kemurkaan Allah. Amin. Saudara-saudari, hari ini ingatkan kita sebagai umatnya, kita perlu agungkan dia sebagai Raja setiap hari. Kita perlu mengikuti perjanjian kita dengan Allah. Dan kita perlu mempersembahkan korban selalu untuk mengingatkan kita tentang kasih karunia Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup dalam doa Tuhan Yesus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, hari ini teruskan berdoa untuk COVID-19, untuk company-company yang akan pulih bekerja, untuk Dewan Rakyat yang akan bersidang pada 18 hari bulan nanti. Dan kita berdoa untuk segala ini, biar Tuhan yang bertakhta di seluruh Malaysia. Amin. Tuhan berkati.